Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi, cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan bila kita buat sesi pengajaran atas talian ni, yang pertama sekali, semua mikrofon kena apa? Tutup. Kena tutup. Mikrofon semua kena tutup. Gambar, video buka kamera tu. Supaya cikgu boleh tengok korang buat apa. Okey, jadi hari ni kita ada 16 orang yang berjaya ikut kelas cikgu atas talian. Cikgu buat petang pasal cikgu pagi kerja kat sekolah. Cikgu bekerja, jadi cikgu ada banyak tugasan yang cikgu kena buat. Itu cikgu ambil petang. Lagipun petang ni tak adalah kamu terkejar-kejar sangat. Bila time sekolah, bila cuti sekolah, belajar kat rumah, semuanya bangun lewat. Nak bangun pukul 8 susah. Betul tak? Betul kan? Lepas tu ada yang baju pun dah tak muat. Betul? Kan? Okey, tak apalah. Jadi sementara tunggu kawan-kawan kamu, hari ni cikgu akan menerangkan serba sedikit perkara-perkara ataupun topik yang akan kita belajar dalam mata pelajaran sains. Okey, jadi cikgu Amir Fikri akan mengajar kamu mata pelajaran sains untuk tahun 2021, kelas 4 Dahlia. Jadi 4 Dahlia ni ada lebih kurang 36 orang murid. Jadi tahun 4 ni ramai. Tahun 4 ni kita ada 6 kelas sampai kelas terus. Tahun 2021 ramai lah. Okey. Jadi ini adalah buku teks kita. Buku teks kita. Buku teks untuk mata pelajaran sains. Jadi apa yang kamu nak kena belajar pada tahun ni? Okey. Ni dia. Subjek-subjek yang kamu akan pelajari tahun 2021 untuk mata pelajaran sains. Okey, unit 1. Kalau tak nampak tu, dekatkanlah sikit. Siapa pakai handphone tu cikgu tak dapat nak tolong tu. Tapi tak apa, nanti cikgu akan sharekan slide cikgu ni. Slide cikgu ni cikgu akan sharekan dekat dalam grup, nanti lepas ni kamu boleh tengok. Okey, yang tajuk yang pertama ialah unit 1, kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik ni kamu dah belajar daripada tahun 1 sampai tahun 3. Betul tak? Jadi nanti ada ujian tentang kemahiran saintifik ni. Nanti kita akan buat sama-sama. Okey, kemahiran saintifik ni ada 2. Satu, kemahiran proses sains. Satu lagi, kemahiran manipulatif sains. Kemahiran manipulatif dengan kemahiran proses sains. Okey, itu tajuk yang pertama. Tajuk yang kedua ialah tentang manusia. Jadi manusia ni, apa yang kamu belajar tentang manusia ialah sistem pernafasan manusia. Buat catatan tak tu? Tak buat catatan tak apa, nanti tengok slide. Cikgu akan bagi slide ni nanti. Okey, lepas tu tajuk yang kedua, subtopik yang kedua ialah manusia menyedut gas oksigen dan menghembus gas karbon dioksida. Itu sistem pernafasan manusia. Lepas tu kamu akan belajar tentang perkumuhan manusia. Perkumuhan manusia ni, apa dia tentang perkumuhan manusia? Manusia bukan lepas gosok gigi kumur-kumur buang. Bukan tu dia. Tapi perkumuhan ni ialah proses yang kita keluarkan bahan yang tidak diperlukan. Kita keluarkan bahan yang tidak diperlukan oleh badan. Contohnya, kita sedut gas oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Kita makan nasi, kita minum air, lepas tu kita bersukan, badan kita mengeluarkan peluh. Lepas tu, kita minum air banyak, lepas tu kita buang air kecil. Buang air kencing ataupun air urea. Itu kita namakan dia sebagai sistem perkumuhan manusia. Lepas tu kamu akan belajar tentang penyah tinjaan.
Penyah tinjaan ni ialah proses membuang sisa makanan. Proses membuang sisa makanan. Ni siapa ni yang dengar radio yang kena rotan ni. Okey, lepas tu kamu akan belajar tentang haiwan pula. Tentang haiwan. Wah, cikgu tutupkan kau punya mikrofon ni. Okey. Pertama tentang kemahiran saintifik, kedua tentang manusia, lepas tu kita pergi ketiga tentang haiwan. Okey. Tajuk haiwan pula kamu akan belajar tentang pernafasan haiwan. Haiwan ni ada 3 jenis. Yang pertama duduk di dalam air, yang kedua duduk di darat, yang ketiga duduk di air dan juga di darat. Okey. Nanti cikgu teranglah kemudian. Sekarang ni cikgu nak cerita je apa yang kita belajar. Jadi kamu boleh buat persediaan awal. Okey, jadi haiwan yang hidup di dalam air, dia guna organ apa? Paru-paru ke? Liang pernafasan ke? Insang ke? Okey. Yang hidup di darat pula, dia guna organ pernafasan apa? Ada pula haiwan yang boleh hidup di air dan juga hidup di darat. Dia pakai apa? Tong oksigen ke? Kan? Okey, jadi itulah yang akan kamu belajar dalam topik 3. Boleh? Boleh Angguk je, tak payah cakap boleh. Okey. Jangan cakap boleh nanti kan kena buka mikrofon lah. Kalau kamu angguk tu maksudnya kamu faham lah. Okey. Lepas tu kamu akan belajar tentang haiwan vertebrata dengan haiwan invertebrata. Haiwan vertebrata, apa maksud vertebrata? Invertebrata, apa maksud haiwan invertebrata? Okey, boleh? Itu haiwan. Yang keempat, kamu belajar tentang tumbuhan. Yang kelima, kamu belajar tentang sifat cahaya. Tahu cahaya? Dia ada sifat dia. Lepas tu kamu belajar tentang bunyi, kamu belajar tentang tenaga, kamu belajar tentang bahan, bumi, dan akhir sekali kamu belajar tentang mesin. Okey, jadi kita terus. Kemahiran proses sains. Ni dia. Kemahiran proses sains. Ingat lagi tak? Memerhati, mengelas. Dah lupa dah. Dalam tajuk buku teks tahun 3 ada. Dalam buku teks tahun 3 ada. Okey, lepas tu kamu belajar tentang mengukur menggunakan nombor, membuat inferen, meramal, berkomunikasi. Apa benda tu semua? Tajuk tahun 3 kamu belajar semua ni. Tahun 3. Daripada memerhati, mengelas, mengukur, membuat inferen, meramal, berkomunikasi. Ada 6 kemahiran proses sains yang kamu belajar masa kamu tahun 3. Nanti soalan nak tanya. Okey, seterusnya. Kemahiran proses sains yang pertama. Ni dia. Dia kata do dengan masa. Okey. Lepas tu ni manusia. Ingat lagi tak? Kamu belajar tentang apa manusia? Tentang proses pernafasan manusia. Ini manusia. Dia sedut udara melalui hidung dan mulut. Lepas tu dia masuk ke dalam trakea. Dan udara tu disimpan di dalam paru-paru. Itu nanti kita belajar. Okey, lepas tu kamu belajar tentang kadar pernafasan. Ni nampak tak kadar pernafasan? Kadar pernafasan ni maksudnya berapa banyak kamu bernafas bila kamu melakukan sesuatu aktiviti. Kalau kamu tidur, banyak ke sikit kadar pernafasan? Sikit, betul? Kalau kamu baca buku, dia jadi banyak sikit. Kalau kamu berjalan, dia naik lagi. Kalau kamu melompat, lagi banyaklah kadar pernafasan. Okey, itu maksudnya kadar pernafasan. Okey, seterusnya kamu belajar tentang
perkumuhan manusia. Tu nampak tak gambar tu? Yang sebelah sini, yang ini kita namakan dia perkumuhan. Paru-paru, kulit dengan ginjal. Yang ini kamu belajar tentang penyah tinjaan. Ni kamu buang, ni najis kamu ni. Nampak tak? Dia masuk daripada mulut, lepas tu dia proses pencernaan masuk dalam usus besar, lepas tu pergi usus kecil. Lepas tu nanti dia akan jadi apa? Najis. Okey, faham? Okey, terus kamu belajar tentang haiwan. Ingat lagi tak haiwan tadi cikgu cakap? Organ pernafasan haiwan. Okey, ada haiwan yang bernafas menggunakan organ yang berbeza. Okey, ni dia. Nampak tak? Ada 4 organ pernafasan haiwan. Yang pertama, paru. Yang kedua, insang. Yang ketiga, kulit lembab. Yang keempat, spiracle. Jadi dia tengok kepada dekat mana dia tinggal. Kalau dia tinggal dalam air, dia guna insang. Kalau dia tinggal kat darat, dia guna paru. Nampak tak gambar tu? Yang pertama tu kucing. Betul. Yang kedua tu apa? Berudu. Tu dia. Jadi itu adalah contoh-contoh haiwan yang menggunakan kaedah organ pernafasan yang berbeza. Cikgu dah ajar ni sampai habis ni dah habis dah, tak payah ajar dah. Terus saya buat ujian dia. Pasal kamu dah belajar kan? Okey. Yang ketiga, kamu belajar tentang haiwan vertebrata dengan invertebrata. Apa maksud vertebrata? Apa maksud invertebrata? Semua ada. Okey. Terusnya, kamu belajar tentang tumbuhan. Ni dia. Tajuk yang pertama dalam tumbuhan, kamu akan belajar tentang fotosintesis. Fotosintesis. Foto tu bukan tentang gambar. Macam kamu suar foto, selfie. Itu bukan dia. Tapi, ia adalah proses membuat makanan daripada cahaya matahari. Makanan tumbuhan ni dia tak boleh bergerak. Dia tak ada mulut. Tapi dia perlu membesar. Bila membesar, dia perlukan makanan. Jadi kalau tak boleh bergerak, macam nak makan? Jadi Tuhan jadikan tumbuhan ni satu spesies yang istimewa. Dia boleh buat makanan sendiri. Dia boleh membuat makanan sendiri. Okey, boleh? Nanti kita akan belajar lagi macam mana. Jadi bila cikgu dah bagi tahu, kamu tengoklah dalam YouTube. Kan? Jangan asyik cari K-pop je. Macam mana nak raver. Macam mana nak buat slime. Itu pandai. Ini tajuk-tajuk yang cikgu dah ajar ni. Yang cikgu dah tunjukkan apa yang kamu nak kena belajar. Kamu buat rujukan. Macam mana cara dia? Tengok melalui YouTube. Fotosintesis. Nanti kamu dapat. Kamu tengok macam mana dia buat fotosintesis tu. Okey, sifat-sifat cahaya. Cahaya ni pun macam manusia. Dia ada sifat dia. Dia suka tidur, dia suka bercakap. Itu kamulah. Itu manusia. Tapi kalau cahaya, apa sifat cahaya? Kamu kena tengok. Dekat dalam buku teks nanti. Ataupun dekat dalam apa nama tu? YouTube. Dalam YouTube dia. Okey, lepas tu cahaya boleh dipantulkan. Pembiasan cahaya. Ni dia. Kamu nampak tak? Sudu tu bengkok. Nampak tak sudu tu bengkok? Dekat dalam air. Kenapa cahaya tu, kenapa sudu tu kelihatan bengkok? Itu kita namakan dia pembiasan cahaya. Okey, boleh? Okey, seterusnya bunyi. Macam-macam belajar ni. Cahaya buat, belajar, bunyi belajar, haiwan belajar, manusia belajar. Jangan jadi kurang apa?
kurang belajar. Sebab banyak benda belajar. Okey. Jadi bunyi ni terjadi disebabkan oleh getaran. Disebabkan oleh apa? Getaran. Okey, ini tenaga. Tadi bunyi. Lepas tu tenaga. Okey. Wah bang, kau baiknya makan depan ni komputer. Ha? Okey. Jenis-jenis tenaga dan sumber tenaga. Jenis-jenis tenaga dan sumber tenaga. Okey, lepas tu seterusnya tenaga, perubahan bentuk tenaga. Tadi kita akan belajar tentang tenaga dan sumber. Okey, nampak tak slide cikgu tunjuk tu? Ada kan? Okey. Lepas tu kamu belajar tentang perubahan bentuk tenaga. Tenaga ni boleh berubah daripada tenaga cahaya, tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik. Okey, nanti kita akan belajar. Lepas tu kamu belajar tentang tenaga yang boleh diperbarui dan tenaga yang tidak boleh diperbarui. Tenaga yang boleh diperbarui ni selalunya tenaga yang seperti matahari, ombak, air, angin dan biojisim. Tenaga yang tidak boleh diperbarui ialah tenaga yang habis guna. Contohnya minyak petrol. Minyak kereta, tahu minyak kereta? Minyak kereta ni dia nak dihasilkan sangat lama. Jadi kalau guna habis, tak ada ganti. Tapi kalau matahari, kalau kita guna lagi ada, tiap-tiap hari ada matahari. Kecuali kiamat lah. Kiamat tak ada matahari. Okey, seterusnya kita belajar tentang bahan. Yang ketujuh tadi tenaga, yang ke-8 ialah tentang bahan. Okey, bahan ini terdiri daripada 3. 1, bahan tumbuh-tumbuhan. Dia ada 4. Bahan tumbuh-tumbuhan, bahan haiwan, bahan batuan dan bahan juga petroleum. Jadi bahan ni maksudnya apa sumber asas dia. Sumber asas untuk menghasilkan sesuatu bahan. Okey, lepas tu bumi. Tengok, nampak tak bumi kita? Matahari nampak tak? Okey, yang bulat tu namanya apa? Orbit. Bulat tu namanya orbit. Nanti kita akan belajar tentang 3 perkara. Matahari, bumi dan bulan. 3. Kita akan belajar tentang 3 perkara. Matahari, bumi dan bulan. Okey. Lepas tu kita akan belajar tentang mesin. Nampak tak mesin? Ni last sekali mesin. Okey. Nampak? Mesin. Last sekali kita belajar tentang mesin. Okey. Jadi, itu adalah 10 perkara yang kita akan belajar dalam mata pelajaran sains. Okey. Boleh tak ni? Boleh? Boleh ke tak boleh? Okey. Buat catatan tak tu? Tak buat catatan kan? Tak apa, nanti cikgu masukkan kamu punya apa nama tu. Okey. Sekarang ni cikgu akan bagi link dekat Google Meet ni. Cikgu akan bagi link untuk kamu buat sedikit latihan. Sedikit latihan berkaitan dengan ujian kamu. Berkaitan dengan mata pelajaran yang telah kamu belajar pada tahun lepas. Tak susah pun, senang je. Sekejap.
Okey. Link dia di ruangan chat. Okey. Nampak tak chat kat tepi ni? Okey, nampak tak ruangan dekat chat tu? Cikgu dah bagi link. Okey, boleh buka sekarang. Tekan link tu. Okey, keluar tak yang ni? Keluar tak? Okey, buat sekarang. Ni, buat jawab ni. Ha. Okey, dah buat belum? Buat dulu Cikgu bagi masa 5 minit. Okey, buat latihan ni. Mana dah dapat link? Link dia kat sini Cuba tengok. Cikgu tunjuk. Okey, kamu pergi kat tepi sini. Dekat sini ada, nampak ruangan chat kan? Sini kat atas ni, ada ruangan chat kan, betul? Kamu tekan ni. Ni link cikgu dah bagi kat tepi ni. Jadi kamu klik je link ni. Nanti dia terus pergi dekat ujian tu. Okey, okey buat sekarang. Okey, cikgu tunjuk sekali lagi Okey, ini kita punya Google Meet. Betul Lepas tu kamu pergi dekat ni, chat with everyone. Betul Kamu tekan ni, nanti dia akan keluar. Ni. Salam sejahtera, selamat memulakan sesi persekolahan. Okey, lepas tu kamu tekan link yang bawah cikgu bagi ni. Okey, Ya, betul cikgu ada. Ada Okey, bagus. Okey, buat sekarang. Siapa yang belum buat, cikgu tunggu tak ada masalah. Cikgu. Ya je. Yang email tu saya nak buat. Email? Kalau tak ada email, tak payahlah. Kamu tulislah email mak kamu. Kan? Ataupun kamu pakai je yang ID tu, M dash, itu email lah tu. Itu email kamu lah tu. Yang apa, M dash, lepas tu ada nombor-nombor, lepas tu at, lepas tu DL dash MOE dot edu.my kan. Itu email lah tu. Kamu letak yang tu Okey. Okey, baik cikgu. Okey, bagus. Okey. But ni ujian yang kamu kena buat lah. Kat sini. Apa ni? Cikgu boleh tengok siapa yang dah siap. Ni, ujian dia tak banyak, sikit je. Dah siap semua ni, kamu tekan next. Dia akan keluar. Yang bawah ni pula. Kemahiran proses, sign. Pilih dia jawapan yang betul. Ni semua dah belajar dah ni. Masa kamu darjah 3. Ini soalan semua darjah 3 ni soalan ni. Nampak? Tahun 3.
Kalau ada pertanyaan boleh tanya Tak apa buat perlahan-lahan, jangan risau. Tak payah cepat-cepat. Siapa yang dah siap nanti dia akan keluar result dekat sini. Dia akan bagi tahu lah siapa yang dah siap, siapa yang belum siap. Tak ada siapa lagi yang hantar. Kenapa susah ke soalan ni? Keruk dahi Akil. Akil. Keruk dahi. Nak jawab soalan. Kecil tak nampak. Tulisan kecil tak nampak. Kau tengok kat mana? Kat komputer. Kat komputer. Tekan link tak? Tekan. Kat komputer tak apa, boleh besarkan. Saya siap dulu. Saya siapkan dulu. Okey. Iman. Tak. Dah.
Besar lah. Besar lah. Besar lah. Besar lah. Okey, nampaknya ada kawan kita seorang dah hantar. Jadi yang hantar ni nama dia ni nama dia Aiman Muhammad Sirajuddin. Aiman dah hantar. Tahniah Aiman. Yang lain-lain kita tunggu, kita tengok Aimannya keputusan macam mana, kedudukannya nampaknya. Oh, tahniah Aiman. Nampak kita boleh tengok keputusan dia terus kat sini 55 daripada 55 markah dia. Tahniah. Ni tak tahulah Aiman buat ke, ayah dia buat ke. Tapi tak apa. Apa-apa pun tahniah. Jadi macam ni cara kita akan belajar. Jadi hari ni kita orientasi. Orientasi tu maksudnya kita nak tunjukkan kaedah pembelajaran kita selepas daripada ni. Jadi mungkin kita takkan buat setiap kali perjumpaan kita takkan buat Google Class Google Meet lah. Mungkin seminggu sekali ikut kepada keperluan. Okey, jadi kamu jangan risau hari ni je cikgu kalau kita ada buat kelas, cikgu akan bagi tahu. 2-3 hari sebelum cikgu bagi tahu, cikgu akan buat kelas Google Meet. Okey, sambung terus buat. Jangan tiru jawapan dia pula. Okey. Mana? Cakap cikgu. Cikgu turun tulis ini. Kat mana? Tulis sini. Kat sini ke? Email. Cakap dengan cikgu. Cakap apa? Nak cakap apa? Email. Itulah email. Email yang KPM bagi tu. M dash kita kena semua kena ada email sekarang. Oh, okey email. Yes. Pakai yang Google ID. Tu Google ID yang kita pakai tu ialah email kita lah. Lepas ni kalau buat Gmail semua itu email kita. Dia bukan ID untuk Google Classroom je. Orang dia dah. Okey, boleh Okey, dah ada 4 orang. Tahniah, ada 4 orang. Aduh, ni email dik. Okey. Jadi dah ada 4 orang, yang lain teruskan. Okey, jadi siapa yang dah siap tu kita tengok Kita tengok jawapan kita untuk kita buat apa nama tu? Untuk kita buat ulang kaji. Okey Jadi yang pertama soalan dia ialah apakah maksud kemahiran memerhati? Ataupun pemerhatian. Kemahiran memerhati ataupun pemerhatian ni maksud dia ialah maksud dia ialah kemahiran yang menggunakan deria. Kemahiran yang menggunakan deria. Bunyi ke, rasa ke, lihat ke, sentuhan ke. Itu adalah melibatkan kemahiran deria. Jadi kalau kita gunakan deria kita, itu maksudnya kemahiran memerhati. Okey, yang kedua, apakah maksud kemahiran mengelas? Cikgu nak buat dulu ke nak dengar cikgu cakap dulu? Kau dah siap ke belum? Belum. Apa lambatnya. Tak apalah, dengar je aku cakap.
Nanti sambung. Okey. Okey. Dengar dulu cikgu cakap. Nanti kita sambung sebab cikgu nak bagi test korang ni. Tak Nampak dapat. apa? Tak dapat? Tak. Tak dapat apa? Link. Tak dapat link? Tak. Link dekat sini. Okey, cikgu tunjuk. Okey, cikgu tunjuk sekali lagi Okey, ni kita punya video. Betul Jadi kamu pergi Betul. dekat ni, nampak tak kat atas ni? Ada gambar kamu, betul? Ada gambar kan? Okey, kamu pergi dekat chat. Pergi dekat chat. Lepas tu kamu tekan chat ni. Ni dia link dia. Nampak tak link dia? Kamu tekan link ni, nanti dia akan keluar. Keluar ni. Soalan ni. Dia akan keluar soalan ni. Okey, dapat tak? Cikgu. Ya. Cikgu. Ya, Fasha. Saya tak boleh masuk page 2. Tak boleh masuk page 2 sebab kamu tak siap. Ada satu soalan. Cuba dia check balik. Ada satu soalan tak siap. Soalan. Ada satu benda yang kamu tak isi. Cikgu dapat. Dapat okey, bagus. Siapa yang dah dapat tu tak apa. Siapa yang belum dapat tu tengok okey, yang kamu kena isi, semua kamu kena isi baru kamu boleh pergi page 2. Okey jadi siapa yang tak isi dia memang tak boleh pergi page 2 Okey, jadi kita sambung balik kita punya perbincangan. Okey, untuk soalan yang kedua, apakah maksud kemahiran mengelas? Mengelas ni maksud dia kita mengasingkan sesuatu benda mengikut ciri. Mengasingkan sesuatu benda mengikut ciri, itu mengelas. Contoh dia, murid lelaki kelas ni, murid perempuan kelas ni. Itu maksudnya mengelas. Lepas tu, murid yang ambil bahasa Arab kelas ni, murid yang ambil bahasa Cina kelas ni. Maksudnya kita asingkan dia. Kita asingkan dia, itu maksud dia mengelas. Okey, yang ketiga, meramal. Yang ketiga tu maksud dia meramal. Okey, kita tengok langit. Langit dah gelap. Jadi apa ramalan yang kita boleh buat? Hari nak hujan. Itu maksudnya meramal. Okey, boleh. Yang seterusnya membuat inferen. Ni membuat inferen. Membuat inferen tu maksudnya kita membuat kesimpulan awal. Contohnya Ali makan banyak. Ali makan banyak. Jadi kenapa dia makan banyak? Sebab dia lapar. Jadi kamu cakaplah Ali makan banyak kerana dia lapar. Kesimpulan kamu tu. Sebenarnya bukan dia lapar, dia suka makan. Itu maksudnya inferen. Okey, lepas tu berkomunikasi. Apa maksud kemahiran berkomunikasi? Apa maksud kemahiran berkomunikasi? Bukan bercakap je. Bercakap tu berkomunikasi. Tapi macam kita sekarang, kita menggunakan komputer. Jadi kita berkomunikasi. Kita menggunakan gambar. Itu pun berkomunikasi. Kita menggunakan carta. Itu pun berkomunikasi. Itu maksudnya kemahiran membuat penerangan. Penerangan menggunakan carta. Menggunakan graf. Menggunakan gambar rajah. Itu maksudnya kemahiran berkomunikasi. Okey, seterusnya kita tengok ni. Cermin memantulkan cahaya. Jadi apa kemahiran dia? Memerhati. Kita nampak cahaya tu dipantulkan. Kita nampak cahaya tu dipantulkan. Jadi itu memerhati. Takkan jawapan mengelas pula. Takkan jawapan meramal. Takkan jawapan berkomunikasi. Okey. Kemahiran seterusnya ialah ni. Kalau ada graf. Kalau ada graf, kemahiran apa?
berkomunikasi. Okey, carta, gambar raja. Okey, seterusnya. Apakah ni cikgu cakap tadi. Ni ada stem. Stem ada 4 segi dengan 3 segi. Ada stem yang 4 segi, ada stem 3 segi. Lepas tu kita asingkan dia. Ini 3 segi, yang ini masuk 4 segi. Ini maksudnya mengelas. Maksudnya apa? Mengelas. Okey, seterusnya. Ni. Kita guna pembaris. Kita guna pembaris untuk mengukur panjang. Kita gunakan pembaris untuk mengukur panjang. Jadi apa jawapan dia? Mengukur menggunakan nombor. Kita bukan guna pembaris saja, tapi guna jam randik. Kita guna penimbang. Kita guna pembaris. Kita guna pita. Jadi kalau ada nombor-nombor tu semua, kita namakannya mengukur menggunakan nombor. Okey. Yang seterusnya. Ni cikgu cakap tadi. Contoh ni, nampak tak gambar? Nampak kan? Gambar tengah kilat, mesilat, sambung menyambung. Lepas tu langit gelap. Jadi apakah kemahiran yang boleh dibuat dengan menyatakan hujan akan turun? Hujan akan turun. Jadi apa dia? Meramal. Okey, faham? Dah dapat jawapan. Yes! Berjaya. Tak dapat jawapan. Allah. Tak apalah. Lepas ni cuba lagi. Jangan risau. Seterusnya, ni. Apakah kemahiran yang digunakan? Nampak tak ni? Membuat kesimpulan. Ni namanya inference. Bila kita sentuh pokok tu dia kecup. Sebab apa? Kerana disentuh. Bila disentuh dia kucup. Bila dia kucup, itulah kita namakan dia membuat inference. Mengapa pokok itu, daun itu mengucup. Okey, bukan meramal. Okey, kalau dia kata apa yang akan terjadi, baru dia kata meramal. Okey, yang seterusnya kemahiran manipulatif. Ni muka surat apa? Muka surat 3. Muka surat 3. Okey, jadi kemahiran manipulatif ini maksud dia kemahiran psikomotor. Tadi kemahiran proses sains, kemahiran yang melibatkan deria. Sekarang pula psikomotor. Psikomotor ni maksudnya bukan naik motor ronda-ronda ke dalam taman. Sekarang ni kalau PKP kena tangkap, kena bayar berapa? 1,000. Duduk rumah, jangan mengayau, naik motor lah, meronda lah kan, tak boleh. Jadi ini bukan sama psikomotor. Psikomotor ni maksudnya kita guna tangan. Kita gunakan anggota badan kita. Itu maksudnya psikomotor. Okey. Yang ni, apakah maksud ni? Dia melakar. Bukan mengendalikan. Tak mengendalikan tu kita pegang. Kita pegang macam ni. Kita kendalikan dia. Kita tuang elok-elok. Itu mengendalikan. Tapi yang ni kita melukis. Kalau melukis, kita namakan dia kemahiran melakar. Melakar ni ada 2. Satu, kita melakar tabung uji. Satu lagi kita melakar spesimen. Spesimen tu maksudnya apa yang kita gunakan. Kita gunakan katak ke, kita gunakan daun ke, kita gunakan biawak ke, itu spesimen. Kalau alatan tu, alatan dan radas. Okey. Seterusnya, yang ni, apakah kemahiran manipulatif di bawah? Kita guna apa tu? Nampak tak? Kita tangkap belalang. Kita tangkap belalang. Jadi belalang tu radas ke spesimen? Spesimen. Tu dia. Bagus Aiman. Kemahiran mengendalikan spesimen. Nampak? Okey, seterusnya kita tengok ni soalan yang terakhir ni kan. Okey.
kita basuh, kita simpan dan kita letak di tempat yang sepatutnya. Nampak? Sebelum kita simpan, kita kena keringkan dia dulu. Itu tempat dia. Pernah masuk makmal kan? Dalam makmal sains dia ada radas-radas yang berbahaya. Berbahaya apa cikgu? Yalah kalau pecah bahayalah kan? Kena tangan luka kan? Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara itu berlaku, kita kena simpan di tempat yang sepatutnya. Ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Supaya kamu tidak tercedera. Okey, faham tak? Okey, kalau faham bagus. Kita tengok seterusnya. Soalan terakhir. Okey, jadi siapa yang dah siap, dia akan terus keluar markah dia. Dapat markah kan? Kita tengok berapa orang dah? 9 orang. Okey, lagi. Ah, 10 orang dah hantar. Okey. Siapa yang tak berjaya hantar lagi tak apa. Lepas ni cuba lagi. Cikgu akan bagi dekat dalam link WhatsApp. Cikgu akan bagi dalam link WhatsApp. Okey. Sekarang cikgu nak tunjukkan Google Classroom. Okey. Selepas ni, cikgu ingatkan selepas ni kepada sesiapa yang tak boleh nak ikut kelas atas talian cikgu, tak ada masalah. Kalau boleh lagi bagus. Kalau tak boleh tak apa, mungkin ada waktu tu nak pergi mana-mana ke. Lepas tu handphone kakak pakai ke, lepas tu laptop abang pakai ke untuk kelas. Tak ada masalah. Cikgu akan masukkan semua rakaman video ni ke dalam Google Classroom. Okey, cikgu tunjuk Google Classroom. Okey, ini email kamu. Pastikan gambar kamu ni. Sekejap. Okey, ini email kamu. Nampak tak? Ni pastikan kamu ni email kat sini ialah ada 5. Gambar kamu. Lepas ni cikgu nak kamu semua upload gambar kamu masing-masing. Sebab cikgu tak kenal kamu. Jadi mesti ada gambar. Siapa tak ada gambar, cikgu rotan bontot dia lepas ni. Okey. Jadi gambar tu biarlah gambar yang sopan. Gambar apa yang sopan. Jangan gambar dinosaur. Yes. Gambar saya boleh. Gambar kamu lah. Janganlah letak gambar kucing. Jangan letak gambar ikan laga. Tak nak. Sebab cikgu nak kenal kamu melalui gambar. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Tengok sini. Okey, bila kamu buka je, kamu ada 5. Kamu akan dapat email kat sini tepi ni, nampak tak? Okey, pergi dekat yang ada gambar kecil-kecil 9 ni. Okey klik dekat sini. Dia akan keluar ikon. Cikgu tunjuk satu. Nampak gambar kamu ni? Ni gambar cikgu lah. Lepas tu Gmail ada, Google Drive ada, Google Classroom ada, nampak tak? Dan Google Meet pun ada. Semua ada dekat sini. Lepas tu kamu pergi dekat Google Classroom. Kamu klik Google Classroom kamu. Dia akan keluar. Okey, tunggu kejap. Cikgu ada banyak kelas. Cikgu punya kelas ada banyak. Tapi kamu punya tak banyak lah. Kamu punya, tengok, cikgu ada banyak kelas. Jadi tapi kamu punya mungkin ada 1 kelas atau 2 kelas je lah. Pastikan kamu bila sebelum masuk, pastikan kelas kamu betul. Tahun 4 Dahlia 2021. Betul lepas tu kamu klik di situ. Dia keluar kamu punya classroom. Nampak? Tadi Cikgu Muzammil ajar kamu betul? Kan? Pagi tadi. Okey, kamu turun bawah. Tu Akil kata sudah. Wah, nampak? Lepas tu ni Cikgu Aida. Cikgu Aida ajar bahasa Inggeris. Betul lepas tu kamu turun lagi. Kamu tengok ni. Cikgu Amir, guru besar punya. Pengumuman semua ada kat situ. Okey. Boleh? Boleh tak? Tu dia. Lepas tu kamu pergi dekat atas, kamu tengok kat sini.
Kamu pergi dekat atas, kamu tengok ada stream class work dengan people. Ni grade untuk berbesar je ada. Yang lain tak ada grade. Jadi kamu ada 3 je. Stream, classwork dengan people. Jadi kamu pergi dekat classwork, kamu tekan classwork. Kamu tekan classwork. Okey, tekan classwork. Nanti video ni pun kamu boleh tengok balik. Tengok balik kamu korek hidung ke, kamu makan hotdog ke, kamu tidur ke, semua ada kat dalam ni. Sekejap, cikgu tunggu kejap. Dia keluar classwork ni. Siapa yang tak pernah masuk, dia memang tak tahu. Siapa yang dah masuk, dia pandai. Macam Akil, tengok gambar Akil. Jadi lepas ni, mesti ada gambar kamu semua. Gambar kamu supaya mudah untuk cikgu kamu kenal pasti. Siapa murid yang tak masuk, siapa murid yang masuk. Okey, sementara tunggu classwork tu keluar, cikgu nak ingatkan pada kamu, kamu semua jangan keluar rumah jika tak ada hal penting. Sekarang PKP. Tak boleh keluar rumah sesuka hati. Kalau tidak, kamu kena saman. Faham tak? Lepas tu, kurangkan bermain dengan kawan-kawan dekat taman. Tak mau. Duduk rumah belajar. Kalau keluar pun kamu dikendaki pakai apa? Pelitup muka. Sekarang COVID-19 kes dia banyak ke sikit? Banyak kan? Jadi kamu kena sentiasa berhati-hati. Alah, kejap cikgu punya ni sangkut tak. Okey, jadi bila kamu pergi kelas work, kamu akan tengok kamu punya mata pelajaran semua ada kat situ. Jadi apa-apa pun kamu kena rujuk dekat kelas work. Hari ni punya aktiviti pun cikgu akan masukkan ke dalam kelas work. Jadi kamu boleh download dan kamu tengok perkara-perkara yang telah cikgu ajar pada hari ni. Okey, jadi hari ni cikgu dah sampai pukul 3 ni, dah cukup dah tu. Tak payah lama lah. Nanti kamu semua tidur. Okey. Jadi sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ni, cikgu nak bagi peluang kepada kamu untuk kamu cakaplah sebelum kita habiskan kelas. Okey, cikgu nak jemput Aiman. Mana Aiman? Okey, Aiman buka mikrofon. Okey, cakap. Perkenalkan diri dan say hello to kawan-kawan. Hello. Kelas. Pengarah yang berusaha. Tak payah tulis je penuh yang berusaha. Ya tuan. Perempuan pun tuan. Okey. Okey Aiman. Ya. Saya Aiman Muhammad. Saya Aiman Muhammad. Okey, terima kasih Aiman. Okey, Alia Afrin, mana? Saya cikgu. Mana? Oh ni Alia Afrin. Okey. Auni Nur Humaira. Mana? Tak nampak pun. Angkat tangan, tengok mana? Auni mana Auni? Okey, nampak Auni. Okey Auni. Okey, Auni tak ada gambar lagi. Nanti letak gambar Aiman pun sama. Aiman pun tak ada gambar lagi. Nanti letak gambar. Okey, Ayu Syara. Buka mic. Okey, cakap.
cakaplah. Jangan angkat tangan je. Hello. Okey, Ayu Sarah. Okey, Ayu Sarah dah ada gambar. Okey, good. Okey, Erwin Darwish. Cikgu. Okey, Erwin Darwish pun tak ada gambar. Nanti letak gambar je Erwin. Baik. Okey. I am Izzah. Mana Izzah Nazri? Siapa lah belum lah. Inilah Izzah Nazri. Cepat. Okey. Mana gambar video ni tak nampak ni? Dia malu lah. Okey, nanti gambar ni tukar letak gambar sendiri Ni gambar apa ni? Gambar bear. Gambar bear ke apa? Okey, Ilham. Hai cikgu. Okey, Ilham. Bagus ada gambar. Jaka. Mana dia tadi? Tu. Jaka nanti letak gambar kat Jaka Okey, Leni Wulan. Mana pula Leni Wulan ni? Mana? Okey. Lepas tu Muhammad Normi Ami. Mana? Ada tak? Muhammad Adam. Muhammad Adam tak ada gambar lagi. Nanti letak gambar. Okey, Muhammad Akir dah ada gambar, Muhammad Ashraf dah ada gambar. Muhammad Firdaus. Mana Muhammad Firdaus? Nanti Muhammad Firdaus letak gambar Lepas tu Nur Kalisha. Nur Kalisha mana ada tak? Mana ada? Tak ada? Okey. Nanti letak gambar Nur Kalisha. Okey, yang lain-lain pun dah ada gambar alhamdulillah. Okey, jadi lepas ni kamu boleh rujuk dekat dalam grup WhatsApp untuk kelas seterusnya. Dan bahan-bahan pada hari ni cikgu akan masukkan dekat dalam grup WhatsApp dan juga video hari ni juga cikgu akan linkkan dengan YouTube Okey, jadi cikgu rasa setakat ni saja perjumpaan kita hari ni. Cikgu doakan supaya kamu semua sihat walafiat. Untuk kita jumpa lagi pada minggu depan hari Rabu, hari Selasa Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 Cikgu. Bye. Bye.